Okey, so panelis kita yang seterusnya adalah bersama Cikgu Helmi. Kalau nama ni memang tak asing lagi untuk kita semua dalam dunia pendidikan, memang Sifu hebat ni. Okey, sebelum saya memperkenalkan Cikgu Helmi, di sini suka untuk saya maklumkan di mana tahniah kepada Cikgu Helmi. Beliau merupakan top 5 Cikgu Juara Digital My Digital Maker 2020 dan hari ini merupakan hari terakhir untuk mengundi. So, jom peserta-peserta webinar kita undi Cikgu Helmi dengan macam mana nak undi. Cikgu boleh scan QR code yang dipaparkan di sini dan juga pautan link yang tertera iaitu http://bit.ly/2z B huruf besar H5F6. Okey, sama-sama kita doakan supaya Cikgu Helmi dapat memenangi sebagai Guru Juara Digital My Digital Maker 2020. Okey, untuk yang seterusnya kita saksikan sebentar video yang berkaitan dengan Cikgu Helmi untuk top 5 Juara Digital Maker. Cikgu Amir, dia sound tak dengar. Sound video. Gadget seperti bantu murid meneroka dunia maya tanpa sempadan. Kemahiran yang saya terapkan kepada murid saya adalah kemahiran menghasilkan video bagi memperbanyakkan lagi kandungan Malaysia dalam atas talian. Selain itu adalah blogging bagi membolehkan mereka menyampaikan maklumat dengan lebih baik. Pakai WhatsApp pun boleh tau. Penyediaan bilik hub PAK21 di sekolah juga membantu murid untuk meneroka kreativiti mereka menerusi layar hijau atau lebih popular dengan green screen. Selain itu juga, bilik ini berperanan sebagai pusat pembelajaran digital bagi guru-guru di sekolah. Untuk guru-guru di luar, saya juga aktif berkongsikan pengetahuan saya menerusi siri seminar dan bengkel di seluruh negara. Bagi yang tak berpeluang, jangan risau kerana anda juga boleh ikuti saya punya perkongsian menerusi video di saluran YouTube saya. Untuk musim PKP ini saja juga, saya telah terlibat lebih daripada 15 webinar yang berkaitan dengan penghasilan video. Semuanya saya catat dan kongsikan menerusi blog saya www.cikguhelmi.com yang telah beroperasi sejak tahun 2012. Jangan lupa follow saya di YouTube dan juga Instagram tau. Adakah saya cikgu juara digital anda? Jom undi. Okey, terima kasih. Jangan lupa undi Cikgu Helmi ya. Okey, untuk siri yang seterusnya adalah bertajuk Mudahnya Mencipta Video bersama Cikgu Helmi. Okey, so saya memperkenalkan biodata ringkas berkenaan Cikgu Helmi. Berasal daripada Perlis dan merupakan seorang guru cemerlang sains daripada SMK Jelun Kedah. Mana latar belakang pengajian beliau adalah ijazah sarjana muda sains kimia USM dan ini adalah antara pencapaian beliau, sebenarnya lebih daripada itu. Tapi ini antaranya saja. Okey, Top 50 Global Teacher Prize 2020, Guru Adiwira Kebangsaan 2019, Ikon Guru Teknologi Pendidikan Negeri Kedah 2019, Johan Guru Adiwira PK 21 Anjuran Padu, Ikon Guru STEM Kebangsaan 2017, Agent for National Transformation 2014 oleh SKMM. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput
panelis kita keempat pada petang ini iaitu Cikgu Nur Helmi untuk sesi beliau. Tetapi sebelum itu, suka untuk saya ingatkan jika tuan-puan peserta-peserta ada soalan berkaitan dengan sesi ini, boleh gunakan pautan link ini https://bit.ly/pertanyaan siri 12. Pastikan jika gunakan link, pastikan huruf besar ditulis, ditaip dengan huruf besar ataupun gunakan QR code ini. Okey, cikgu boleh screenshot ataupun take note di tepi supaya sepanjang sesi kalau ada soalan boleh gunakan pautan link ini. Okey, kita teruskan sesi bersama Cikgu Helmi. Dipersilakan Cikgu Helmi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasihlah Cikgu Amirah kerana memperkenalkan saya tadi. Seperti yang kita akan tengok sekejap lagi, iaitu kita akan buat perkongsian mengenai mudahnya mencipta video. Seperti yang kita tahu bahawa keperluan untuk menghasilkan video pada musim PKP ni adalah sangat orang cakap apa, macam dituntut lah. Jadi saya rasa macam inisiatif yang dijalankan oleh guru perpustakaan dan media negeri Kedah ni dengan disokong oleh sektor sumber dan teknologi pendidikan dan juga oleh JPN Kedah sendiri untuk webinar, siri webinar sepanjang 2 minggu, 3 minggu ni adalah satu inisiatif yang sangat baik lah dan patut kita puji. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut tentang apa yang kita nak belajar pada petang ni, sebab saya punya fokus penghasilan video adalah melalui penggunaan aplikasi yang ada di kita punya mobile phone lah, iaitu saya akan gunakan KineMaster. Dan sebenarnya kalau kita akan ada sesi untuk bengkel hands on, tapi saya rasa mungkin kita tak sempat lah hari ni kan. Kalau tidak kita kena buka puasa depan laptop semua nanti. Okay, so kita tengok slide seterusnya. Saya rasa ramai guru yang dah familiar. Ya. Cikgu Helmi, sorry masalah. Ada permintaan kena on cam sebab dia nak tengok muka Cikgu Helmi yang handsome. Okay. Alright, okay. So, so untuk hari ni saya akan cuba buat perkongsian pembikinan video PDPC, iaitu saya rasa benda yang tengah trending lah sekarang kan. Sebab kita tahu antara masalah yang berlaku musim PKP ni adalah kebanyakan pelajar dia tak dapat nak respon kan sepanjang musim PKP ni atas sebab tak ada data internet. Jadi salah satu pilihan yang guru-guru kita ada adalah menghasilkan video PDPC yang mana kita boleh gunakan semasa dan juga selepas musim PKP ni. Jadi kita tengok slide seterusnya. So seperti yang Puan Moderator dah kenalkan saya tadi, so saya rasa ramai jugalah guru-guru yang kenal saya melalui blog saya iaitu www.cikguhelmi.com, dan juga saya memang aktif lah dengan penghasilan orang kata apa, penulisan melalui media sosial saya. Okay, so antara tujuan kita nak hasilkan video adalah, yang pertama adalah sebab nak berkongsi amalan terbaik. Macam kita tahu kata bahawa guru-guru ni dia kita punya kelas tu bersifat eksklusif kan. Maksudnya kalaulah seseorang guru tu dia tak kongsi apa benda yang dia buat dalam bilik darjah, memang kita tak akan tahu sebenarnya apa yang dia buat. Kadang-kadang benda tu simple tapi sangat membantu. Jadi benda-benda penghasilan video ni sebenarnya memang boleh membawa benda-benda macam ni lah kepada lebih ramai khalayak. Selain daripada tu, video juga boleh kita gunakan sebagai bahan bantu mengajar. Macam saya sendiri, saya gunakan video-video saya tu untuk sebagai bahan flip classroom saya. Iaitu saya memang buat video tu sebab saya ada masalah dengan pelajar saya, iaitu bila saya pesan dia orang nak buat eksperimen, so kata okey kamu balik baca apa semua, so dia tak akan baca pun sebenarnya sebab budak kita sekarang dia tak suka membaca kan. Jadi saya banyak daripada saya buang masa terpaksa cover balik dalam kelas, jadi saya ubah dan prosedur eksperimen tu semua dalam bentuk video. Jadi pelajar tu akan tengok dalam bentuk video kat rumah, so itu akan jadi bahan bantu mengajar saya lah.
Selain daripada tu, saya rasa kita punya video yang kita buat tentang pedagogi, dia boleh jadi satu inspirasi untuk guru-guru lain jugalah untuk buat benda yang sama. Dan saya selalu terima maklum balas lah daripada guru-guru yang maklumkan kata, oh Cikgu Helmi, saya dah try buat benda ni kat sekolah, oh budak suka. So benda-benda macam tu yang sebenarnya inspire kita juga untuk buat lebih lanjut lah dalam kelas. Dan antara benda yang saya suka bila saya buat video ni adalah video-video tu sebenarnya juga jadi satu bahan untuk saya buat refleksi. Sebab kadang-kadang kita rasa macam benda kita buat tu dah bagus, dah kreatif, tapi rupanya ada lagi benda yang kita boleh murnikan supaya kita dapat amalan yang lebih baik. Kemudian video tu juga secara tak langsung boleh jadi satu bentuk dokumentasi untuk saya sendiri. Kadang-kadang saya pergi ke tempat-tempat mana-mana bila ada orang tanya on the spot, Cikgu Helmi boleh tak tunjuk kat saya? So kalau ada dalam bentuk video memang kita terus boleh share. Okey, sekejap saya nak share saya punya tu kan. Jadi macam tak payah kita ulang benda yang sama. Dan satu lagi adalah yang saya rasa antara benda latest edition lah, benda yang saya buat dalam saya punya kelas adalah saya jadikan penghasilan video tu sebagai satu aktiviti anak murid saya sendiri dalam bilik darjah. Sebab saya daripada tahun lepas saya dah mula, sebab bila saya tengok saya ada kemahiran menulis blog, saya ada kemahiran menghasilkan video, dan saya rasa macam sayang sebab anak murid saya tak tahu pun dua-dua kemahiran tu kan. Jadi saya rasa saya nak transfer knowledge tu kepada dia orang. Maknanya dia orang dah ada saya sebagai guru yang tahu menulis blog, guru yang boleh buat video. So why not kita bagi skill tu kepada anak murid kita. So sekarang ni antara salah satu aktiviti yang anak murid saya kena buat dan wajib tahu, dia mesti boleh menulis blog. Dan satu lagi adalah mesti semua anak murid di Jerelun tu yang belajar dengan Cikgu Helmi, dia mesti boleh menghasilkan video. Okay, itu saya punya vision saya lah dengan pelajar-pelajar saya di Jerelun. Okay. Dan seterusnya, antara macam yang saya sebut tadi iaitu flip classroom lah. Iaitu flip classroom ni kalau kita tengok dia punya definisi, flip classroom ni adalah satu pendekatan yang kita boleh guna untuk maknanya sebahagian daripada pembelajaran tu kita dah ajar sebelum daripada masuk kelas. Macam tu dulu cikgu kita ajar kita dengan cara, okey, balik kamu baca muka surat 10 sampai muka surat 11 melalui buku teks kan. So flip classroom pun sebenarnya benda konsep yang lebih kurang sama, yang mana sebahagian daripada pembelajaran tu murid dah belajar di rumah. Jadi macam dalam kes yang flip classroom ni dia lebih merujuk kepada bahan-bahan dalam bentuk video lah, sebab istilah tu diperkenalkan dengan video. Jadi macam cikgu-cikgu kita bagi dulu kata suruh baca kat buku teks tu. Jadi kalau orang tanya saya adakah itu boleh dikira sebagai flip classroom, pada saya lebih kurang tepat lah. Kalau flip classroom ni dia lebih merujuk kepada video dan juga bahan-bahan yang berbentuk online lah. Itu kalau orang tanya saya secara peribadi lah. Jadi bila kita buat benda-benda macam flip classroom ni, kita akan dapat lebih banyak masa untuk kita buat aktiviti-aktiviti yang kita tak sempat nak buat, yang kita selalu kata banyak habis untuk penerangan. Dan juga satu lagi, kita boleh masukkan banyak aktiviti kebat lah. Itu yang selalunya kita ada masalah. Jadi 30 minit ataupun 40 minit satu sesi pengajaran tu, maknanya kita dah boleh sediakan satu aktiviti kebat yang lebih baik kepada anak murid kita. So kita tengok dia punya kerangka ataupun framework apa yang berlaku sebelum, semasa dan selepas. So untuk sebelum daripada kelas macam biasa, kita akan bagi kat dia link video. Dan macam saya kata tadi, link video tu dia bukan orang kata apa, macam terhad kepada link video saja. So dia mungkin boleh jadi anything yang digital lah, benda-benda yang online. So pada saya kita boleh consider itu sebagai flip classroom. So masa dalam kelas murid dah tak perlu dah nak mencari orang kata apa, tentang penerangan tu. Jadi dia boleh terus pergi dan dia terus buat aktiviti dan buat perbincangan yang setak tempat. Maknanya macam sebelum ni saya buat dengan anak murid saya, dulu saya bazirkan masa 20 minit untuk saya bagi penerangan tentang langkah-langkah eksperimen. Tapi sekarang dah tak perlu. Bila saya bagi video tu, dia orang tengok sendiri kat rumah apa nak kena buat. Jadi dekat dalam kelas tu saya boleh terus fokus, okey kamu jalan terus buat eksperimen. Dan kita banyak masa untuk kita buat discussion, kenapa benda ni berubah, kenapa benda ni tak berubah. Dan fasa selepas daripada kelas tu adalah bila kita boleh
buat pengayaan dan juga pengukuhan lah. Kalau kita tengok perbandingan antara traditional punya classroom dengan flip classroom ni, kita boleh tengok dari segi masa lah sangat ketara. Macam contoh kalau dulu kita banyak bagi penerangan, orang kata apa, banyak buang masa dekat penerangan kat guru. Macam saya cakap tadi, saya terpaksa explain langkah demi langkah kepada anak murid saya. Tapi sekarang ni saya tak perlu, saya hanya guna 5 minit, saya refresh balik budak-budak apa yang kamu tengok, macam mana dia buat, sekejap saja, lebih kurang dalam 5 minit. Jadi saya ada banyak masa sekarang ni untuk sesi perbincangan. Jadi kalau dulu 15 minit, tak sempat sangat nak bincang kenapa berubah, apa kita boleh buat. Soalan-soalan kebat kan yang banyak kat situ tak dapat buat, tapi sekarang saya ada banyak masa untuk saya buat soalan kebat. Okay, so tu sebab sedikit lah tentang flip classroom supaya cikgu-cikgu ada gambaran bahawa antara saya selalu cakap bila kita buat video ni, kita ataupun kita buatlah apa-apa pun termasuk inovasi ataupun kita buat sesuatu tindakan, kita find the right purpose. Maksudnya kita cari tujuan yang betul. Kenapa kita buat? So macam saya buat video, saya banyakkan konten Malaysia dalam video YouTube saya apa semua sebab saya nak tackle isu anak murid saya yang tak suka membaca tapi suka menonton video. Okay, so kita tengok slide seterusnya. So macam saya kata tadi, bila kita nak buat flip classroom ni, kita perlukan video kan. Kita nak kena hantarkan anak murid kita, dan saya yakin cikgu-cikgu pun tahu bahawa kita tak banyak Malaysian content kan dekat internet kan. Kita jumpa yang kalau bahasa Malaysia, bahasa Melayu kita akan jumpa banyak daripada Indonesia, dan untuk Malaysia punya sangat susah kita nak jumpa sebab cikgu kita tak menghasilkan video. Okay, kalau tengok baru-baru ni yang viral kan, yang seorang suri rumah kan, Puan Sugu tu, dia buat video biasa je. Kalau kita tengok macam terfikir aku ni sampai beli lighting lah, kamera mahal-mahal, tapi dia pakai handset saja, kemudian dia letak dekat cawan je, sendal dengan cawan, tripod pun tak ada, tapi boleh viral sampai sekarang ni dah 300,000 subscribers cikgu, dan dia dah tengah buat duit beribu-ribu daripada YouTube. Okay, so itu kesan viral lah. So kita tengok apa bahan yang kita perlu untuk kita buat video kan. Jadi sebab kita nak bagi bahan yang sesuai kepada anak murid kita, so kita kena create video kita sendirilah. So banyak sebenarnya device yang cikgu boleh guna. Antara dia cikgu boleh pakai kamera besar tu, yang ada macam bulu-bulu tu. So sebenarnya yang itu kalau cikgu ada RM40,000, cikgu tak tahu nak buat apa, cikgu boleh belilah kamera tu mahal-mahal tu kan. Okay, so kalau agak-agak rasa macam bajet tu biasa saja, so cikgu boleh gunakan video cam, boleh beli, ataupun boleh gunakan DSLR. Macam saya sendiri pun di awal pembabitan saya buat video-video ni, saya suka guna DSLR. Memang saya usung ke sana ke sini. Even masa saya 2015 saya pergi ke Korea tu pun, hari-hari saya buat video, saya akan bawa kamera DSLR saya tu ke mana-mana saya pergi sebab saya nak rakamkan momen-momen saya kat sana. Dan sampai satu tahap saya rasa macam dah bosan sebab saya pergi ke mana-mana, saya rasa saya terpaksa bawa bag galas, saya bawa laptop, lepas tu bag DSLR saya bawa untuk kamera. Jadi saya rasa macam saya tak nak dah hidup macam tu, yang bawa bag sana sini. Saya nak cari benda yang sangat fleksibel untuk saya, iaitu benda yang saya bawa pergi ke mana-mana, iaitu kita punya handphone. Okay, so kita tengok ini handphone yang kalau biasanya cikgu-cikgu selalu tanya saya apa handphone saya pakai sebab tak tahulah, mungkin dia tengok dari segi kualiti gambar ke apa. So saya pakai Mate 20X, dan kenapa saya ambil smartphone ni, masa saya nak decide, masa tu saya punya DSLR baru rosak, dan saya rasa macam saya tengah fikir masa tu, saya nak beli DSLR ataupun saya nak buat investment kepada benda yang saya boleh bawa pergi ke mana-mana dan lebih mobile. So saya kata lebih baik saya invest dekat phone saya. Sebab kalau saya rasa cikgu-cikgu pun tahu sekarang kan, macam mana company-company yang jual telefon sekarang ni, apa benda yang dijual pada telefon sebenarnya. Yang dijual hanyalah kamera saja. Sebab dari kalau prosesor apa semua tu, semua lebih kurang sama je sekarang kan. So yang membezakan dia adalah dia punya selling point dia adalah pada kamera, pada video. So saya rasa saya nak buat investment sikit pada benda yang saya suka buat, iaitu saya suka buat video, saya suka tekan gambar. So saya belilah phone yang saya rasa boleh berfungsi dengan baik untuk dua fungsi tadi. Okay, so kita tengok contoh
aksesori yang kita boleh guna untuk nak cantikkan. Sebab kalau kita pakai phone saja dia macam orang kata apa, banyaklah dia kena baik tu kan. Okay, so antara dia kita boleh pakai monopod, kalau kita pakai DSLR kan, kita pakai gimbal, dia boleh bagi stabil. Tapi sebenarnya kalau pakai handphone yang macam saya bagi tahu tadi tu, dia memang dah ada function untuk stabilization. Kemudian kita nak kualiti suara yang lebih baik, so kita belilah mikrofon. Ataupun kalau dulu saya suka record, dan bila lepas tu saya perasan bila kita record, kita nak masukkan muka kita dalam video tu susah. Jadi so antara benda yang kita boleh guna adalah kita beli selfie stick lah, so muka kita pun masuk sekali dalam video kita. Okay, so kita tengok pula bahan yang aksesori tambahan yang, sebab ini pun selalu juga cikgu-cikgu tanya, jadi saya tulis siap-siap kat situ, kok lah cikgu nak snap ke. Kalau cikgu tanya saya tripod yang agak okey yang saya dah guna, saya berani recommend, so ini adalah Yunteng. Jangan risau cikgu pergilah beli kat Shopee ke dekat Lazada, bukan saya yang jual pun, belilah kat siapa-siapa yang cikgu rasa boleh dapat best price. Tapi saya dah guna, saya rasa saya suka dengan tripod tu sebab kita boleh lock dia punya leher dia tu. Kalau cikgu tampak dekat dia punya leher tu, dia ada macam tombol kat situ untuk lock dia supaya dia lebih stabil. Kemudian dia boleh connect pakai Bluetooth, jadi senang cikgu nak kontrol dan cikgu boleh panjangkan sampai 1 meter. Kemudian kalau guru yang mungkin ada menonton dekat webinar pada hari ni, kita ada guru pendidikan seni kan, yang dia suka buat video PDPC yang tentang melukis kan. So dia lukis gambar bola, dia lukis gambar buah. So cikgu dapatkan yang macam ni, iaitu dia panggil long arm, dia macam flexible universal 360 apa semua tu, saya pun tak tahu nama dia yang spesifik. Yang itu lebih bagus sebab dia boleh lock terus dekat kita punya meja, lepas tu kita boleh dapatkan, tak payahlah cikgu nak bergetar-getar kan, nak pegang nak sampai berjam-jam tu. Okay, dan satu lagi untuk kualiti suara yang lebih baik, cikgu boleh dapatkan mikrofon daripada Boya lah. So tapi sebenarnya kalau nak tengok banyak lagi, carilah dekat online shopping lah, kita ada banyak. Okay, so satu lagi kemahiran yang kita kena ada sebelum kita terus proceed dengan skill untuk tangkap gambar, skill untuk editing. So antara dia adalah storytelling. Dan saya nampak inilah sebenarnya yang membezakan banyak video yang ada di YouTube sebenarnya, kemahiran penceritaan. Okay, maksudnya bila kita nak buat video pengajaran, contoh, so dari mana kita nak mula, dari mana kita nak habis. Macam baru-baru ni Ustaz Azlan, okay, dia banyak hasilkan video-video yang gunakan green screen, guna pakai KineMaster macam kita akan belajar pada hari ini. Saya suka sebab dia mula-mula dia akan mulakan dia punya perkongsian tu dengan dia buat sketsa sikit, mini sketsa, lepas tu dia bagi tahu tajuk, lepas tu baru dia ada penceritaan dia tu. Itu yang penting. Kemudian tutup dengan apa kan. Okay, so untuk guru-guru lain pun semua kena gunakan benda yang sama lah, maksudnya kita ada penceritaan. Jadi dari segi konsep storytelling, dia ada mula, dia ada konflik, dia ada climax, dia ada peleraian dan akhirnya sekali tamat lah. So kalau kita buat mapping pada graf macam ni, kita akan nampak dia punya graf tu dalam bentuk loceng lah. Jadi baru kita nampak cerita tu dia jadi macam menarik kan. Ini konsep ni dia guna pakai untuk semua juga cikgu, termasuk iklan ke, video pendek ataupun buat filem ke, buat drama, semua dia pakai benda yang sama. So cikgu boleh gunakan konsep ni untuk hasilkan video yang lebih orang kata apa, lebih menarik dan juga lebih sesuai lah. Okay, yang kemudian kita kena ada ini kalau secara kerangka ringkas lah untuk cikgu yang mungkin dia baru nak berjinak-jinak buat video. Jadi sekurang-kurangnya macam yang ini saya bahagikan kepada 5 fasa. Ini contoh saya punya video lah. So yang pertama, biasanya saya akan perkenalkan diri. Hai, saya Cikgu Helmi, macam tu. Lepas tu, okay, kamu semua macam mana, sihat hari ni, dah makan ke belum? Kita tanya yang itu dulu. Kemudian yang kedua, kita akan nyatakan dengan jelas apa sebenarnya yang patut budak tahu daripada video kita. Contoh macam mana? Okay, hari ni kamu akan belajar pasal mutasi. So budak clear. Maknanya video yang dia akan tengok selepas tu adalah yang berkaitan dengan mutasi. Kemudian barulah kita masuk pengesian. Okay, mutasi adalah apa-apa-apa. Lepas tu mutasi terdiri daripada berapa jenis. Kita buat cerita kita, apa konten kita tu kita nak cerita. Kemudian kita buat kesimpulan. Okay, kesimpulannya mutasi ni adalah apa-apa secara ringkas. Dan akhir sekali kita buat penutup. Penutup tu biasanya kalau untuk YouTube ni kita akan macam
kita akan minta viewer ataupun audience kita, okay, jangan lupa like, komen dan subscribe. Macam tu lah kan. Itu dia punya flow. Okay. So kemudian satu lagi skill yang kita kena ada adalah iaitu buat storyboard. Okay, storyboard. Kalau cikgu tengok video-video saya masa saya, video eksperimen saya masa saya dekat Sarawak tu, yang saya pakai DSLR tu, memang semuanya saya buat storyboard. Kalau nak cerita dengan cikgu, saya ada simpan lagi. Sebab masa tu saya baru berjinak-jinak ataupun baru start buat video. Jadi saya perlukan idea. Maksudnya macam contoh saya kata ada seorang budak sedang memegang bika, contoh. Jadi saya perlu visualkan benda tu supaya saya senang nak shooting nanti. Maksudnya saya lukis lah, okay, dia pegang macam mana? Dia pegang secara close up ke mana kamera? Okay, close up macam tu ke? Ataupun dia pegang daripada jauh ke? Ataupun itu yang kita tunjukkan dalam kita punya storyboard. Okay, dan tak perlu nak lukis yang cantik macam ni. Cikgu next kita tengok kalau cikgu lukis macam ni pun boleh sebenarnya. Lukis orang lidi kan. Jadi kita supaya kita ada idea. Bila kita cerita ada dua orang pelajar sedang berdiri di kantin. So kita tahu dia berdiri macam tu ke, dia berdiri macam tu ke, dia berdiri macam seorang depan, seorang belakang ke. So itu yang kita terjemahkan dalam storyboard. Okay, lepas tu kita tulislah nota sikit. Okay, dua orang pelajar sedang berdiri. Tapi daripada lama kelamaan, sebab saya dah buat video lama dah daripada 2010. Jadi dia punya skill-skill tu dah ada dalam kepala tau. Maksudnya dari storytelling, dari storyboard. Bila saya nak sebut, saya nak cerita pasal pelajar sedang kayuh basikal. So dalam kepala saya dah ada dan benda tu datang sebab dari segi amalan lah, sebab benda tu kita selalu buat kan. Okay. So seterusnya kita tengok lepas storyboard, maknanya teknik kamera. So teknik kamera ni ada 3 jenis yang kita boleh teroka kat sini, iaitu daripada segi size yang pertama, dari segi size, dari segi angle ataupun sudut dia, dan dari segi gerakan. Okay. So saya cerita daripada segi size dulu. Kalau dari segi size ni biasanya kalau cikgu nak buat tu, kalau kita nak buat video PDPC tu kita akan ambil half body lah. Kita ambil half body. Kalau orang kata apa? Kalau cikgu tengok filem ke, cikgu tengok drama, biasanya kalau dia nak tunjukkan emosi, tengah menangis, tengah sedih, tengah gembira, so dia akan close up dekat mata kan. Okay, itu contoh-contoh. Cikgu tengok balik cerita-cerita cerita-cerita Bollywood yang petang-petang tu pun dia akan gunakan konsep yang sama saja. Sebenarnya bukan Bollywood saja, semua. Okay, semua. Lepas tu sudut. Sudut pun dia main peranan. Biasanya kalau untuk semualah cikgu-cikgu nak buat video ataupun yang nak rakamkan gambar, sebenarnya sudut yang paling betul sekali adalah aras mata. Aras mata orang yang kita nak tengok gambar tu. Sebab kadang-kadang kita tengok kan gambar kita orang tangkap, ya Allah, nampak ketot saja kan, nampak pendek saja. So sebab apa? Sebab dia ambil daripada atas. So sepatutnya kalau yang betul punya dia kena ambil aras mata. Okey, aras mata. Dan kita boleh juga ambil daripada bawah. Biasanya kalau kita nak nampak tinggi kan, kita akan ambil daripada bawah naik ke atas. Okey. Dan sebenarnya untuk bahasa filem dia ada maksud. Untuk bahasa filem dia ada maksud. Maksudnya kalau kita ambil daripada atas ke bawah tu yang kita nampak ketot tu, sebenarnya itu adalah bermaksud bahawa kita adalah orang yang lemah. Kita kena bully. Kalau tengok cerita-cerita macam cerita kena pukul ke apa, orang yang kena pukul tu dia akan tunjuk daripada atas ke bawah. So dia nampak macam takut, dia nampak nampak lebih ni lah. Okay. Tapi kalau kita nak tunjukkan orang tu orang yang membuli, orang tu lebih berkuasa, orang tu lebih power, so kita akan ambil daripada bawah naik ke atas. Okay. Baru dia dapat impak yang berbeza. Okay. Sebenarnya dalam setakat yang saya faham lah, dalam filem ni sebenarnya ada beberapa benda ataupun beberapa perkara yang dia buat tu sebenarnya purpose dia tu untuk timbul, untuk touch kita punya inner instinct, tau tak? Inner instinct. Maksudnya kita tak perasan tau, tapi bila kita tengok balik secara teliti, kita kaji, baru kita nampak. Contoh dia nak tunjukkan dekat orang dekat pejabat yang tengah bermasalah. Kalau cikgu perasan, dia bukannya orang tu saja yang kat dalam scene tu yang muka tengah masalah, rambut apa semua dengan baju terbuka apa semua, tapi dia akan sengitkan juga frame-frame gambar, pasu-pasu yang ada kat situ. Dia akan gerakkan supaya benda tu nampak berserabut. Kita tak perasan benda tu, dia very small, tapi dia boleh
memberi impak pada kita punya inner instinct macam saya kata tadi. So kalau dia nak tunjuk orang tu kemas, dia akan betulkan semua frame-frame gambar tu balik. Itu kadang-kadang kita tak tahu bahawa kita sedang ditipu oleh orang pembikin filem, okey. Dan satu kemahiran yang penting sekali saya rasa untuk nama apa? Penghasilan video ataupun semasa proses rakaman ni adalah kita punya gerakannya, okey, gerakan. So biasanya kalau untuk guru yang baru nak bermula, saya nasihatkan supaya statik saja. Supaya statik je. Tangkap gambar, duduk kat situ, okey. 1, 2, 3, 4, 5, okey dah, stop. Okey, sini pula. 1, 2, 3, 4, 5, pump, stop. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, pump, stop. Okey, kita statik, tak payah bergerak. Okey, itu memang selamat. Okey, kalau yang rasa dia dah rasa macam dia dah semakin experience dengan benda tu, so dia boleh gerakkan. Okey, kiri pergi kanan, kanan pergi kiri. Okey, itu satu. Kiri pergi kanan, kanan pergi kiri. Okey, ataupun dia boleh buat macam ni. Macam tu. Dia pakai parallel tu, panning dia panggil. Okey, itu yang keempat. Okey, yang keempat. Ataupun dia boleh zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Okey, tu dah 2 lagi, 6. Kemudian kita boleh daripada bawah naik ke atas. Contoh dia ambil gambar bangunan kan. Gambar bangunan yang tinggi daripada bawah naik ke atas sampai nampak awan. Okey, itu satu lagi. Ataupun daripada awan, daripada atas turun ke bawah, nampak orang yang tengah berjalan kaki dekat bawah bangunan. Okey, so tu antara teknik-teknik kamera yang cikgu boleh gunalah, bergantung. Kadang-kadang kita boleh modify sikit je. Kita boleh modify sikit. Kalau macam saya suka record. Ada setengah orang dia macam sama saja kan. Okay, kalau macam saya suka record. 1, 2, zas. Kita gerakkan laju sikit kan. So baru dia nampak macam import tu. Terutamanya video-video yang travelog lah. Kan orang suka macam zas. Okay, record ada 1, 2, 3, zas. Gerak kan. Okay. So ini satu lagi yang boleh membantu guru-guru, iaitu kita panggil rule of third. Siapa-siapa guru yang memang dia suka tangkap gambar, dia memang tahu bab-bab fotografi ni, so dia akan tahulah rule of third ni, iaitu senang saja cikgu. Kalau macam mana cikgu nak bagi composition gambar cikgu tu nampak cantik, nampak terletak elok orang cakap. So cikgu bahagikan frame gambar cikgu tu kepada 9 kotak. Dan cikgu letakkan objek tu ataupun subjek utama cikgu tu dekat titik persilangan tu. So kalau cikgu tengok kat situ, kita nak highlight pada serigala putih tu. So serigala tu kita bagi dia duduk dekat persilangan kat bawah tu kan. Nampak kan? Okay, kita tengok contoh satu lagi gambar. Kita ada gambar sampan tu pun sama, kita nak highlight kat situ. So sampan tu kita sebagai fokus utama kita, jadi kita letak dia dekat persilangan kat bawah. Dan ada satu lagi gambar, kita tengok gambar pokok ni pun kita nak highlight kat situ, jadi kita biarkan dia duduk kat persilangan tu. Okay, seterusnya kita tengok juga konsep video yang cikgu boleh pakai kalau cikgu nak menghasilkan video lepas ni. Idea lah, sedikit idea untuk cikgu. So cikgu boleh tengok konsep dia macam whiteboard. Whiteboard ni konsep senang saja. Cikgu ambil whiteboard, cikgu pergilah conteng-conteng kat situ sambil bercerita. Yang ini banyak tutor kat Malaysia buat. Okay, sebab masa awal-awal bila sebenarnya kisah kenapa tertubuhnya Cikgu Tube, kenapa orang kata beramai cikgu-cikgu Malaysia yang buat video sekarang ni, sebenarnya dia bermula bila Tun Mahathir masa tahun lepas dia pergi ke Jepun. Dalam satu kelas dia tu dia jumpa, bukan dia jumpa lah, maksudnya dia ada cikgu tu dia kurang berkemahiran. Jadi dia gunakan video guru pakar yang mengajar, guru pakar tu mengajar, dia record dan dia gunakan dalam kelas dia sebagai bahan bantu mengajar. So balik daripada situ, sebenarnya itu inisiatif yang nak dibawa, iaitu macam mana kepakaran guru pakar tu boleh dikongsi dan digunakan oleh guru yang belum pakar tu. Jadi sebab tu datangnya idea idea tentang Cikgu Tube. Dan sekarang ni kebetulan pula dengan musim PKP ni, COVID-19, semua tak boleh pergi sekolah, semua duduk kat rumah. Jadi ini antara salah satu platform ataupun kaedah yang kita boleh gunalah untuk reach murid kita. So dan macam saya kata tadi, kenapa banyak tutor, dan bila kita search dekat YouTube, kita akan jumpa banyak video-video. Masa tu tak banyak video cikgu lagi ya. Masa tu banyak video cikgu tutor.
Okay, so konsep dia digunakan macam ni lah. Dan kemudian kalau konsep video yang kedua cikgu boleh guna adalah konsep hosting. Hosting ni macam contoh cikgu-cikgu yang selalu follow Mak Lutfi, yang selalu follow Siti Hour apa semua tu, dia konsep vlogging kan. Maksudnya dia pergi depan, dia duduk kat depan kamera, lepas tu dia cakap, lepas tu adalah keluar efek sikit-sikit tu. Okay. Kemudian yang ketiga adalah konsep animasi. So cikgu boleh gunakan Powtoon ataupun cikgu boleh gunakan video scribe. Tapi kalau nak full version, dua-dua tu kena bayar lah. Okay. Tapi kalau setakat nak guna untuk trial version yang ada dia punya watermark tu, boleh guna saja secara percuma. Pergi online lah, cari videoscribe.com dan juga powtoon.com. Kemudian aktiviti PDPC, macam saya lebih kepada video aktiviti PDPC. Sebab bila saya buat aktiviti, saya rekodkan apa-apa yang saya buat tu, dan sebagai nilai tambah dia, saya masukkan juga nota-nota yang berkaitan supaya budak saya tengok, dia bukan setakat boleh tengok eksperimen saja, tapi dia boleh ada juga input yang dia boleh guna untuk dia ingat pasal eksperimen tu. Dan kemudian konsep green screen, saya tahu ramailah cikgu-cikgu pun mungkin kenal dengan Cikgu Romi kan. Dia antara pioneer lah yang bawa benda green screen, dan bukan setakat pioneer, dia memang dia buat benda tu sampai sekarang, sampai video dah jadi 4,000. Saya rasa kalau cikgu-cikgu Malaysia ni, saya rasa dia lah video paling banyak sekali kat Malaysia ni, ada 4,000 video. Saya punya tu saya rasa dah banyak dah, tapi baru 500. Okay, jadi sama-sama lah kita buat video supaya yang penting anak-anak kat Malaysia ni boleh guna video kita tu. Sebab macam saya kata tadi, daripada awal kita semua guru kita ada kita punya amalan terbaik kita, jadi kita kongsi. Okay, dan akhir sekali adalah video daripada Cikgu Hayati ni. Saya rasa mungkin ada guru yang kenal pasal Cikgu Hayati ni. Dia gunakan konsep digital ink, iaitu dia senang saja. Dia buka dia punya satu apps dekat phone dia. Lepas tu dia conteng, dia cikgu matematik. So dia ceritalah, okey yang ini apa-apa semua. Dan menariknya cerita Cikgu Hayati ni sebab dia buat benda tu semasa dia terlantar sakit kat hospital pasal kanser. Sebenarnya dia dah meninggal lah, dah meninggal dunia dah. Dia sebenarnya dia tak viral pun masa sepanjang dia hidup tu. Memang orang tak tahu pun tentang kewujudan dia punya channel. Dan lepas dia meninggal tu, anak murid dia viralkan di Twitter, dan benda tu jadi orang kata apa, ramailah pergi follow apa semua. Dan tak salah saya, anugerah pembesarian 2019 PSTP sendiri ada bagi satu anugerah lah, anugerah macam special award lah untuk usaha dia. Dan saya rasa macam bila saya tengok apa yang berlaku kepada Cikgu Hayati ni, saya rasa macam mungkin orang kata apa, macam kita sendiri pun kita ada banyak ilmu yang kita boleh share dengan orang. So mungkin ini satu cara kita share supaya nanti mungkin bila kita dah tak ada pun, orang kata apa, ilmu kita tu masih boleh terus orang guna sampai bila-bila. Okay, so kita tengok lagi apa lagi yang kita boleh kongsi, iaitu berkaitan dengan aplikasi. Okay, aplikasi. Kalau macam saya secara personal, saya kalau menggunakan laptop, saya gunakan Cyberlink Power Director. Okay, kalau pakai laptop. Okay, Cyberlink Power Director. Ada juga rakan-rakan yang gunakan Sony Vegas. Macam saya jenis orang yang saya tak suka explore sangat. Maksudnya kalau saya dah jumpa satu software ataupun satu apps yang saya rasa okey dengan saya dah tahu banyak function, so saya akan terus pakai benda tu walaupun ada orang cakap ada yang lebih bagus kan. Sebab saya rasa saya dah buat video editing ni adalah bagi saya, dia bukan bergantung kepada software tu semata-mata, tapi kepada skill macam saya cakap tadi lah, skill storytelling, kita punya skill editing, skill shooting. So dia banyak. Sebenarnya benda-benda tu trik saja. Okay, so kemudian bila beralih ke phone, saya mula dengan Viva Video sebab saya rasa dia very simple dan dia tak banyak function yang funky, efek-efek yang funky sangat. Jadi saya rasa macam itu lebih sesuai dengan konsep saya, iaitu saya buat video PDPC kan. Kita buat video tunjuk aktiviti, takkanlah nak pergi keluar bulan bintang apa semua kan. Dan sekarang saya gunakan KineMaster. Bila saya jumpa KineMaster, satu function yang utama yang menarik saya untuk
berubah gunakan KineMaster adalah sebenarnya sebab dia ada function chroma key itulah, yang green screen tu kan, kita boleh buat dengan sangat cepat dengan hanya satu button. Jadi sebab tu saya beralih kepada KineMaster. Ada juga rakan guru yang memang dia suka gunakan Filmora, dia gunakan InShot. Pada saya, macam saya kata tadi, guna saja apa-apa yang cikgu rasa selesa, yang cikgu rasa mudah. Sebenarnya dia tentang trik dia saja kan, kalau cikgu boleh buat, so tak ada masalah pakai apps apa pun. Okay, so kita sambung dengan sebenarnya sesi tutorial ni, tapi saya rasa macam kita tunjuk sepintas lalu lah. Dan slide ni saya benarkan kepada GPM untuk masukkan dalam website supaya dikongsi dengan guru-guru yang hadir pada hari ni lah. Okay, so macam saya cakap tadi, aplikasi yang saya suka guna adalah KineMaster, dan sebenarnya mudah saja langkah dia cikgu-cikgu. So yang pertama, buka aplikasi KineMaster, kemudian kita akan dapat paparan yang macam ni. Langkah kedua adalah kita pilih saiz video yang sesuai. Okay, dan saya nak ingatkan juga guru-guru sebab disebabkan kita ada Instagram dan kita ada status WhatsApp apa semua, jadi kebanyakan orang sekarang dia suka buat video ikut portrait, ikut panjang tu. So biasakan ambil video ikut landscape, sebab kalau kita buat ikut portrait nanti dia akan nampak hitam-hitam kat tepi tu kan, sebab dia tak sesuai untuk semua paparan kan. Jadi biasakan guna yang bentuk landscape, iaitu kita pakai 16:9. Okay, 16:9. So kita step yang ketiga iaitu bila dah pilih size, okay, cikgu ambil media kat situ. Okay, klik butang media. Yang keempat, kita pilih background dulu. Kita nak background macam mana. So dalam yang dia dah tersedia ni, dia ada background yang macam-macam lah. Kalau kita tengok kat situ, kita tengok yang kelima, iaitu macam saya ambil kat situ macam duduk dekat tempat yang gunung berais kan. Okay, so bila dah select background, tekan saja butang kat situ. Kita ambil pula step seterusnya, kita tekan button layer, kemudian kita ambil media. Okay, kita ambil media. Okay, seterusnya yang ketujuh, okay, kemudian kita pilihlah klip yang ada latar hijau. So semestinya hijau, sebenarnya konsep chroma key ni dia bukannya kena hijau, tapi warna hijau ni kita pilih sebab dia adalah warna yang memang selalu kontra dengan color-color yang kita selalu pakai kan. Macam contoh kalau kita pakai biru, macam sekarang ni saya nak pakai biru, background biru. So memang bila saya hilangkan warna biru kat belakang tu, automatik baju saya pun hilang sekali. So tapi berbeza dengan hijau fluorescent ni kan, hijau fluorescent ni baju kita pun jarang hijau, warna-warna baju ke, rambut kita ke, kulit kita pun jarang yang color hijau kan. Jadi dia nak potong tu kontra dia lebih baik lah. Sebenarnya kalau saya pernah ke BSTP di Bukit Kiara, dia orang panggil blue screen, dia ada color biru. So bila kita duk sebut green screen, tapi bahasa kita mudah faham green screen lah. So kita dah pilih yang itu, kemudian cikgu nampak menu sebelah kanan dia tu, dia ada banyak kan kat situ. Dia ada in animation, dia ada overall, dia ada out animation. Kalau cikgu swipe lagi kat bawah, cikgu akan dapat satu lagi iaitu step yang ke-8. Cikgu akan nampak kat situ button chroma key. Dia tulis situ button chroma key. So cikgu tekan situ, nanti cikgu akan pergi ke step ke-9 iaitu cikgu tekan saja enable kat situ. Cikgu tekan saja enable. So dia terus jadi macam sekejap lagi cikgu tengok. Nampak tak orang tu dia jadi macam mana? So anak murid saya kat situ terus dah hilang dah hijau-hijau tu. Cuma gambar dia orang je blur-blur sikit kan. So jangan risau. So cikgu pergi dekat adjust setting kat situ. Dia ada 50, dia ada nombor 28 kat situ. So cikgu main-main lah, try lah. Mana yang sampai cikgu dapat hasil yang memuaskan, setting yang sesuai. So cikgu boleh tekan right ataupun OK. Lepas tu cikgu dah boleh start, kata apa? Dah boleh gunakan lah. Biasanya kalau macam ni nampak macam tak sesuai kan saiz dia kan. So saya akan pergi ke step 12 iaitu saya akan resize dulu dia punya nama apa? Saiz budak-budak tu supaya nampak terletak elok lah dalam kita punya frame kan. Okay, so nak tukar saiz dia senang saja, cikgu pilih klip tu. Kemudian cikgu pergi ke step 13 iaitu cikgu kata apa? Pakai dua jari tu kan, cikgu besarkan zoom pakai dua jari sampai saiz yang sesuai cikgu rasa dalam frame tu. Lepas tu settle. Okay, so cikgu tekan siap lah. Okay,
habis. So untuk green screen yang itu saja. Macam saya kata tadi, cikgu boleh tengok tutorial tu step by step daripada slide yang akan dikongsi oleh GPM Kedah lah. Okay. So antara tips lain yang saya rasa saya boleh kongsi dengan cikgu-cikgu pada hari ini adalah yang pertama, saya rasa bila kita nak buat video ni, kita gunakan bahasa yang santai dan bahasa sampai. Cikgu macam contoh cikgu buat Assalamualaikum pada hari ini. So tak ada orang nak tengok nanti video tu kan. Dia jadi macam TV pendidikan dulu-dulu kan. So kita gunakan bahasa yang budak-budak sekarang guna. Okay guys, kan. Budak-budak sekarang kan dia suka guna guys lah apa kan. Okay, so gunakan perkataan yang macam tu supaya budak rasa lebih selesa, sebab tujuan kita buat untuk budak tengok kan, kalau bukan untuk kita tengok kan. So cari yang dekat dengan dia orang. Kemudian satu lagi saya nampak itulah peluang untuk cikgu nak buat branding cikgu, tahu tak? Contohnya cikgu kata branding cikgu lah, maksudnya cikgu kata okey cikgu ada special tagline, okey kan. Contoh macam baru ni saya ada buat siri sembang santai pendidikan kan. Saya nampak satu talk show lah yang saya nak buat, saya nak jemput cikgu-cikgu untuk sembang pasal pendidikan kita. So saya namakan program tu Mai Nak Habang. Jadi bila orang dengar Mai Nak Habang tu, orang dah nampak oh ni program Cikgu Helmi. Itu yang saya katakan branding tadi. So you create your own lah cikgu, carilah mungkin daripada segi lagu pun boleh sebenarnya cikgu. Cikgu asyik pasang, bila keluar je video cikgu keluar lagu tu. Jadi orang dah boleh mindset, oh ini Cikgu Amira, ini Cikgu Amir contoh. Okay. Lepas tu saya suka gunakan juga konsep KISS. KISS, keep it simple and short. Okay, buat video janganlah buat video sampai 20 minit sampai 1 jam. Tak ada orang tengok cikgu. Okay, so cikgu buat video yang sempoi yang dalam bentuk 6 minit, 1 hingga 6 minit bagi saya okey lah. Video yang catchy dan juga dia akan ramai orang tonton. Okay, lepas tu let's say lah kalau cikgu rakam benda tu panjang, contoh macam kita punya hari ni kan, macam sesi saya tadi kita buat dalam tempoh sejam. Okay, so mungkin kita boleh potong kepada beberapa section kan, segmen yang kita buat tadi. Jadi orang akan lebih terdorong nak tengok. Okay, kemudian jangan lupalah juga buat seruan, call of action, iaitu minta orang subscribe, like dan share kita punya video. Sebab video di YouTube ni terlalu banyak, ada berjuta-juta. Jadi kalau tak ada orang subscribe, tak ada orang like or share, kalau cikgu buat bagus macam mana pun tak akan ada orang tengok. Okay, so kita buatlah call of action ni. Okay, lepas tu satu lagi tips yang saya rasa mungkin boleh bantu untuk orang, memudahkan orang mencari video-video cikgu ni adalah dengan cikgu buat playlist. So contohnya cikgu buat banyak video macam-macam rojak dalam tu. So cikgu kelaskan dia ikut kumpulan. Contoh macam saya buat video tingkatan, banyak tingkatan. So saya masukkan dalam playlist. Okay, yang ini Sains KSSM tingkatan 3. So masuk dalam tu semua. Sains tingkatan 5. Jadi orang nak cari, orang masuk dalam YouTube, orang akan cari Sains KSSM tingkatan 5. So orang akan nampak playlist saya tadi. Okay, dan satu lagi untuk tips untuk cikgu juga, kalau cikgu nak biasanya bila kita buat video, kita akan blast dekat grup-grup kan. Kita bubur dekat grup Telegram, kita akan bubur dekat grup WhatsApp, kita akan bubur dekat kita punya Facebook, kita punya page. So nasihat saya, kalau boleh tu ambillah masa sikit untuk cikgu pendekkan dulu link dia tu. Cikgu pakai URL shortener macam tadi pun kita tengok kan. Untuk sesi Q&A tadi, soalan tu diberi dalam bentuk bit.ly juga kan. Jadi macam bila kita share tu dia macam pendek saja kan. Dia tak panjang lah macam kita share berjela-jela tu kan. So itu lebih menggalakkan orang untuk klik berbanding orang tengok link saja pun dah 2 baris, jadi orang tak akan klik sebenarnya. Okay, so ada lagi tak yang saya rasa saya boleh kongsi untuk petang ni? Macam saya kata tadi, orang kata apa, biasakan, sebab kita dah selalu sangat kita buat ikut vertikal tu ataupun kita buat ikut portrait. So biasakan lepas ni buat ikut landscape. Sebab kalau landscape tu semua paparan dia sesuai. Kita nak buat dalam laptop, dalam TV, dalam phone, dalam tab, semua lebih sesuai. So elakkan daripada gunakan portrait. Okay, kemudian macam saya kata tadi, bila kita dah buat banyak video, so jangan lupa upload dekat channel YouTube. Lepas tu bila cikgu dah sampai 1000 subscribers, cikgu boleh monetize, cikgu boleh buat duit lah, start buat duit. Jadi macam suri rumah Puan Sugu tu. Okay, dan syarat dia kalau nak monetize, nak start buat duit tu, dia kena ada 1000 subscribers dan juga
kena ada 4,000 jam tontonan. Ada orang dah tengok 4,000 jam, so kita boleh buat monetize lah. Tapi cikgu jangan expect kata kita dah start monetize tu kita dah boleh buat beratus-ratus ringgit sehari ya. Sebab dia nak bagi iklan tu dia banyak faktor lah dan tak banyak sangat lah sebenarnya kan, tapi boleh lah seronok-seronok kan. Yang penting tujuan kita buat video adalah bukan kerana nak buat duit ni, tapi kerana kita memang nak share kita punya kepakaran. Okay, satu lagi yang mungkin saya rasa boleh membantu cikgu-cikgu untuk uruskan video-video cikgu dekat YouTube dengan lebih baik, iaitu cikgu install lah. Macam saya kata tadi, sekarang ni saya dah tak gunakan langsung DSLR untuk buat edit video apa semua. Saya memang 100% saya gunakan phone sebab saya dah malas nak transfer video lah, apalah, nak edit lagi. So saya terus guna phone saya. So ni antara apps yang membantu saya lah, iaitu YT Studio. YT Studio tu YouTube Studio. Ini memang official punya YouTube dan dia untuk kalau apps YouTube tu dia lebih kepada untuk kita view video kan. Tapi yang YouTube ni dia lebih kepada kita nak edit, kita nak kita nak tukar balik, kita nak rename balik tajuk dia, kita nak ubah dia punya description apa semua kan. Okay, kemudian kita ada TubeBuddy. TubeBuddy ni pun apps yang bagus, dia boleh orang kata apa, dia boleh suggest banyak benda-benda yang penting untuk viralkan kita punya video supaya ramai orang tonton video kita. Dan satu lagi mungkin cikgu perasan kan, bila kita buka YouTube dia ada thumbnail kan, dia macam yang ini gambar preview dia lawa lah. Okay, sebenarnya itu pun satu tarikan juga untuk orang tengok kita punya video. So cikgu boleh gunakan apps macam thumbnail maker ni untuk create. Tapi kalau cikgu rajin, sebenarnya cikgu pakai PowerPoint pun boleh sebenarnya. Itu pun dah cukup membantu dah sebenarnya kan. Okay, seterusnya jangan lupa lah juga, saya suka minta guru-guru yang dia berminat dengan benda-benda video. So dia join lah komuniti Cikgu Tube ni, cikgu daripada guru kepada guru, yang disokong sepenuhnya oleh bahagian sumber dan teknologi pendidikan, oleh Kementerian Pendidikan. Jadi saya rasa sangat, orang kata apa, sangat berbangga lah menjadi sebahagian daripada komuniti Cikgu Tube ni yang orang kata apa, dia adalah inisiatif daripada guru kepada guru, sebab yang operate tu semua adalah guru dan cuma BSDQ dan Kementerian Pendidikan memang sangat membantulah. Okay, jadi cikgu boleh join grup Telegram dia dengan bit.ly/team Cikgu Tube. Kat situ kalau cikgu ada buat video, cikgu share kat situ. Buat video, cikgu share. Kalau cikgu nak nasihat kan, cikgu boleh masuk juga tanya dalam grup tu lah. Okay, yang penting kita ada tempat untuk kita blast kita punya kita punya video-video yang kita buat. Macam saya cakap tadi lah kan, kalau kita buat bagus macam mana pun, kalau tak ada orang tengok nak buat apa kan. Okay, so seterusnya ada lagi tak? Ke dah habis dah? Okay, so saya rasa itu sajalah kot saya punya perkongsian tentang mudahnya menghasilkan video. Dan saya mungkin sedikit nasihat saya untuk cikgu-cikgu, yang penting bila kita buat video ni adalah kita try and error lah. Kita try and error, kita cuba buat. Lepas tu skill tu akan datang selepas kita dah buat beberapa video. Kita akan jadi lagi cekap, hasil video kita pun akan jadi lebih menarik lah. Okay, so itu saja kot saya punya perkongsian untuk webinar bersama dengan GPM Kedah. Terima kasihlah kerana membuat jemputan untuk saya berkongsi dengan guru-guru yang ada pada petang. Okay. Okey, terima kasih Cikgu Helmi di atas perkongsian yang sangat menarik. So, saya raikan soalan. Ada soalan. Sebenarnya soalan tu tak banyak, tapi banyak pujian lah. Biasalah Sifu kan bagi talk kan. Mana baca. Okey. Saya nak kongsi lah Cikgu Amira kan, sebab dia yang penting tu kita tak, macam saya kan, macam saya buat tu daripada dah 2010 saya cakap tadi kan. Sebab tu lah kita dah jadi mahir kan. Cikgu-cikgu lain pun saya rasa kalau dia dah buat untuk tempoh yang panjang, so saya rasa dia pun akan pandai jugalah buat video. Okay. Okey, soalan ni yang tadi yang Cikgu Helmi tunjukkan tadi, aplikasi pengurusan YouTube yang YT Studio, TubeBuddy, Thumbnail Maker tu, yang itu maksudnya dekat laptop ke dekat handphone?
Oh, yang itu semua dekat handphone sebab kan macam saya kata tadi kan saya lebih suka pakai handphone sekarang kan. Jadi macam yang itu untuk di handphone lah. Ada yang berbayar, ada yang free, ada yang limited punya access. Macam-macam lah boleh tengok lah. Okey, saya rasa apa soalan kita boleh raihkan satu sajalah sebab masa kan. Ya, ya. Terima kasih Cikgu Hamid atas perkongsian. Terima kasih. Okey, insya-Allah nanti kita jumpa lagi sesi lain. InsyaAllah. Okey, di sini ingin saya maklumkan di mana tadi dah sesi Cikgu Helmi kan. Jangan lupa sebelum tu saya ingatkan kembali jangan lupa vote Cikgu Helmi untuk top 5 juara guru digital. Okey, untuk slot yang seterusnya adalah pada esok hari iaitu tutorial asas penggunaan Google Drive. So cikgu-cikgu jangan lupa kalau bila untuk jika ada kelapangan boleh join sesi pada jam 10 pagi bersama Encik Wan Ahmad Anwar Syukri iaitu penolong pegawai pendidikan daerah USTP PPD Kuala Mudayan iaitu kandungan penggunaan Google Drive dalam pengurusan PDP dan boleh gunakan pautan yang tertera iaitu bit.ly/gcpkpdrive. Okey. Okey, siri webinar GPM Guru Perpustakaan dan Media Negeri Kedah akan bersambung semula iaitu pada 14 Mei 2020 dengan tajuk Literasi Maklumat Asas Kecemerlangan bersama dengan Puan Saadah Zakaria daripada SK Laguna Merbuk dan beliau juga merupakan seorang guru perpustakaan dan media. Itu merupakan siri ke-13. Okey, manakala siri yang ke-14 pada hari yang sama tetapi pada jam yang berbeza iaitu pada jam 3.30 hingga 4.30 iaitu Story Jumper dan Flip HTML5 HTML5 bersama Cikgu Nora Waida Rahmat daripada SM Pendidikan Khas Vocational Merbuk. Beliau juga merupakan guru perpustakaan dan media Google Certified Educator. Okey, suka untuk saya ingatkan lagi sekali di mana tema Hari Guru untuk tahun ini bagi peringkat kebangsaan ke-49 iaitu berguru demi ilmu bina generasi baharu. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru dan juga pendidik. Semoga tahun ini lebih baik daripada sebelum ini dan suka juga saya nak ulang lagi sekali kata-kata daripada Cikgu Helmi tadi di mana untuk menjadi seorang yang lebih baik iaitu kita bergantung kepada pengalaman dan juga amalan kita. Kalau Cikgu Helmi pun mengambil masa untuk 10 tahun apatah lagi kita dan kita kena usaha untuk menjadi lebih baik terutama sekali untuk anak-anak murid kita. Okey. So sekian terima kasih kepada terima kasih kepada semua peserta-peserta yang join sesi pada petang ini. Dari guru untuk guru, hashtag kerja berkualiti, ibadah dihayati, murid disantuni, hashtag stop COVID-19 dan hashtag kita jaga kita. Selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa pada semua. Sekian, terima kasih.